Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ainur Safiyah binti Abu Osman, nombor metrik 061769. Tajuk kumpulan kami iaitu konsep politik Islam menurut pandangan Fazlur Rahman. Okay, saya akan membentangkan untuk pendahuluan. Islam adalah agama yang paling terkenal dan kaya dengan pemikiran politik. Secara ringkasnya, ia dipanggil sebagai politik Islam. Politik Islam bermula dari masalah kenegaraan, tata cara, hukum, agama, falsafah politik dan etika politik. Politik Islam itu juga sangat berkait rapat hubungan antara agama dan negara. Pemisahan politik dengan agama merupakan perkara yang salah dan akan membawa kepada amalan sekularisme. Yang dimaksudkan dengan sekularisme ni ialah pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Okay, sedikit latar belakang Fazlur Rahman. Selama hidup beliau, agama Islam adalah perjuangannya dan beliau mempunyai banyak karya mengenai Islam. Beliau juga telah menjelaskan tentang segala bentuk ajaran agama Islam dan langsung terlibat dengan kekuasaan dalam pemerintahan di kehidupan politik. Matlamat utama penulisan adalah untuk menganalisis makna politik Islam, pemikirannya serta kesan politik Islam terhadap negara Islam dan masyarakat. Dan metod kajian ini adalah kajian perpustakaan iaitu kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamid Hayati binti Siddiq, nombor metrik 061854. Saya akan menerangkan tentang pengertian politik Islam. Maksud politik dari sudut makna asas ialah urus takbir. Ianya merupakan satu cara sekumpulan manusia untuk mengurus sesuatu urusan bagi mencapai satu tujuan. Dan politik ini untuk difahami lebih jelas ialah ianya satu kuasa pemerintahan dan pentadbiran negara. Melalui fahaman makna politik yang asas, maka politik yang digunakan pakai sekarang ini diambil terjemahan daripada perkataan Arab yang berbunyi siasah. Perkataan siasah ini digunakan oleh Rasulullah dalam menyatakan para rasul yang memimpin atau mengurus urusan kaum mereka, iaitu Bani Israel. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya adalah Bani Israel, mereka dipimpin urusannya oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi wafat, Nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada Nabi setelahku, namun akan ada ramai khalifah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini dapat difahami bahawa ini menunjukkan politik dengan erti kata urus takbir urusan mereka yang berada di bawah pimpinannya. Lantaran itu, politik Islam memimpin urusan manusia untuk mencapai kebaikan di dunia dan membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dari lain yang membuktikan bahawa politik Islam ini berkait rapat dengan kehidupan manusia daripada surah Al-Baqarah ayat 30 maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnim Amirah binti Suhaimi, nombor matrik 061528. Saya akan membentangkan tentang pemikiran Fazlur Rahman terhadap negara Islam. Menurut Fazlur Rahman, hubungan antara agama dan politik merupakan salah satu di antara masalah yang muncul sejak wujudnya konsep demokrasi. Namun bagi Fazlur Rahman, antara politik iaitu negara tidak boleh dipisahkan dengan agama. Dalam agama Islam tidak ada pemisahan di antara agama dan negara. Dari pandangan Fazlur Rahman, pemikirannya adalah termasuk dalam kelompok gagasan yang tidak memisahkan antara agama dan negara. Hubungan keduanya bersifat integral yang bermaksud bahawa pada keduanya terdapat hubungan yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, menyokong dan dapat berjalan seiring antara satu sama lain. Artinya masing-masing mempunyai peranan tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahan dan tidak boleh dipisahkan. Konsep negara Islam dalam pandangan Fazlur Rahman cenderung arah bukan kepada penamaan secara baku seperti Islamic State dan Daulah Islamiyah. Akan tetapi negara Islam dalam gagasan Fazlur Rahman boleh dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip umum di dalam Al-Quran seperti konsep syura. Konsep syura ni boleh digunakan pakai dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan umat Islam. Ini menunjukkan bahawa di dalam pandangan Fazlur Rahman, konsep-konsep yang diajarkan di dalam Islam boleh dijadikan inspirasi bagi melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan. Maksud modernisme menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang tokoh pemikiran Islam yang masyhur dengan mengembangkan fikirannya dengan melihat perkembangan masa dulu. Oleh sebab ini, gagasannya diklasifikasikan sebagai neo-modernisme, iaitu sebuah model pemikiran yang menggabungkan pemikiran moden dan pemikiran tradisional. Modernisme menurut model ini bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan modernisme ini tidak berarti harus dikecualikan oleh pemikiran tradisional. Seterusnya kita beralih kepada modernisme politik Islam menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menjelaskan bahawa sejak mulai lagi perlawanan militer dan perlawanan politik merupakan pengaruh ekspansionis Barat dan kegagalan Muslim untuk melakukannya. Oleh hal ini juga masyarakat Muslim semakin sibuk dengan pertanyaan tentang reorganisasi politik yang efektif. Perkara ini juga membuatkan umat kita sendiri sedar akan berlakunya reformasi sosial dan modernisme politik. Dalam proses modernisasi politik ini telah terjadi beberapa gagasan reformasi politik.
Pandangan Fazlur Rahman mengenai politik Islam. Perspektif Fazlur Rahman mengenai hubungan antara politik dan Islam dan tipologi pemikiran Islam terhadap negara. Hubungan antara politik dan Islam, yang pertama, menurut Fazlur Rahman, Islam dan politik tidak boleh dipisahkan kerana mereka sangat bergantung antara satu sama lain. Dan yang kedua, Al-Quran membimbing kehidupan negara dan menerangkan bagaimana bertindak dalam hubungan kehidupan negara. Dan akhir sekali, dalam bahagian ini perlu juga dibincangkan berkaitan dengan tipologi pemikiran politik Islam. Tipologi asas atau praktikal integralistik mencanangkan idea hubungan antara agama dan juga negara. Dan topik yang kedua, tipologi liberal atau sekularistik memisahkan hal ehwal agama dan hal ehwal negara. Dan yang ketiga, tipologi yang ketiga, pandangan sekularistik tidak menerima sandaran agama negara dan percaya agama hanyalah perkara pribadi sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Auni Batrisha binti Wan Zaruzi. Nombor matrik 061895. Seterusnya adalah mengenai kesan politik Islam terhadap masyarakat. Terdapat pelbagai kesan politik Islam menurut Fazlur Rahman terhadap masyarakat. Antaranya ialah kehendak rakyat boleh dinyatakan atau disuarakan melalui wakil mereka. Kerana Fazlur Rahman ada menyebut sebagai pemerintah sesebuah kerajaan, jelas dalam Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menegakkan syura, iaitu majlis perundingan. Syura ini adalah sebuah institusi Arab yang demokratik dari zaman pra-Islam dan kemudiannya dianuti oleh Al-Quran. Terusnya ialah Fazlur Rahman ada menyatakan bahawa Islam sentiasa menjadi rebutan golongan ekstrim, bukan sahaja dalam bidang politik tetapi juga dalam etika dan teologi. Sedangkan ajaran Al-Quran adalah untuk melahirkan sikap masyarakat yang benar-benar beretika baik dalam bidang politik, agama dan sosial. Maka, ia dapat melahirkan masyarakat yang beretika dan baik jika betul-betul mengikuti ajaran Al-Quran. Selain itu, Fazlur Rahman juga ada menekankan bahawa pemerintahan sesebuah negara perlulah dipimpin oleh seseorang yang mampu menguruskan hal ehwal negara dengan berkesan. Sesebuah negara tersebut akan berlakunya kestabilan politik, ekonomi jika memiliki pemimpin yang selayaknya dan dapat menerima kritikan yang membina dalam pengurusan sesebuah negara. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahawa Fazlur Rahman merupakan salah seorang tokoh pemikir Islam yang kontemporer dan dikelompokkan sebagai pemikir modernisme. Segala permasalahan politik juga perlulah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah seperti mana yang telah diajarkan dalam agama Islam. Al-Quran itu tidak hanya membahas mengenai persoalan ibadah tetapi juga membahas tentang urusan dunia. Fazlur Rahman menyeru masyarakat Muslim untuk segera bangkit melawan penjajahan Barat dan menggunakan landasan politik daripada Al-Quran dan Sunnah. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.